Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan duduk bersama dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Adab daripada Sunan Abi Daud rahimahullahu taala. Di mana dalam satu bab yang disebutkan bab may yu'mar an yujalas. Di mana siapa yang kita diperintahkan untuk duduk bersama dengan mereka. Dengan kata lain, bila kita dengar tajuk ni, satu gambaran daripada Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala menyebutkan bahawa memilih sahabat ataupun memilih orang yang kita nak duduk bersama dengan dia adalah satu tuntutan ataupun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut ibadah, maka kita kena buat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini daripada Anas bin Malik, Imam Abu Daud rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Abban an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti al-utrujjah. Utrujjah ni limau bali, tahu limau bali? Dia utrujjah ni macam limau bali yang masak. Bukan limau bali yang masam. Dia limau bali, ada limau bali yang dah masak. Di mana limau bali ni kalau dia dah masak, rasa dia manis, tapi sebelum rasa dia manis tu kita dah boleh bau dia. Ataupun kalau kita nak bagi perumpamaan yang lebih nampak jelas, pernah makan tak Abu Surah? Abu Surah tahu Abu Surah? Abu Surah ni buah oren yang ada lubang atas dia. Tak pernah tengok? Buah oren biasanya daripada Egypt, daripada Mesir. Di mana kan buah oren kan biasanya tertutup kan. Dia punya bulat tu kecil je atas tu. Tapi ni ada buah oren yang dia dah terbuka dah, dia punya navel tu yang ada lubang atas dia. Dia dah terbuka sikit. So cuba rasa dia punya rasa dia. Manis kan? Dan sebelum manis tu kita dah boleh bau dia. Bau dia sangat kuat dan sedap nak bau dia. Maka Nabi SAW bagi perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Maka inilah situasi dan keadaan dia. Dia bukan hanya baik dalaman dia, tetapi luaran dia mislul utrujjah. Dia boleh bagi rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Nabi kata rih, bau yang keluar daripada buah tu satu bau yang sangat baik. Dan ta'muha, dan kemudian isi dalam dia pun baik juga. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan at-tamrah, bagaikan kurma. Kurma ni ada bau tak? Pergilah mana pun, kurma memang tak jumpa bau dia. Namun kalau kita makan, sedap tak? Sedap. Maka itu perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dalaman dia baik sebab dia mukmin, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun luaran dia tak nampak dia punya kepribadian dia sebagai seorang mukmin. Pasal apa? Rih tak ada, bau yang sedap tak keluar daripada dia, disebabkan dia tidak membaca Al-Quran. Kalau baca, sebab bacaan Al-Quran ni dia bacaan tu sendiri dah boleh bagi rasa tenang pada kita. Kita duduk dengan kawan yang sentiasa duduk membaca Al-Quran, kita akan rasa tenang, selesa dengan dia, berbanding dengan kawan yang tak membaca Al-Quran, walaupun dua-duanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa mathalul fajiri alladhi yaqra'ul Quran kama salir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Okay, kemudian kata Nabi SAW, ada orang-orang yang fajir yang buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sama ada maksiat dia kecil ataupun besar. Maksiat kecil, dosa yang manusia buat pada Allah Ta'ala. Ataupun maksiat yang besar seperti kekufuran dan syirik pada Allah Ta'ala. Semua ni masuk dalam fajir. Okay, fajir yang fajir yang membaca Al-Quran. Okay, ada orang fajir, sahibul maksiyah. Okay, tapi dia membaca Al-Quran. Ada orientalis yang membaca Al-Quran. Maka orang-orang ini akan nampak dia punya, ada dia punya, zahir dia akan ada rasa keseronokan orang untuk duduk dengan dia. Okay? Sebab tu orientalis yang kaji Al-Quran ni orang pergi belajar juga dengan dia. Okay? Walaupun kita tahu dia ni tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana benda yang dia kaji itu adalah Al-Quran, maka kita pun datang pada dia. Okay? Maka kata Nabi SAW, orang fajir yang baca Al-Quran ini kamathalir raihanah. Dia bagaikan raihanah. Raihanah ni bunga yang mengeluarkan bau yang wangi. Nama anak saya yang second last tu Raihanah. Bagi tahu. Okey. Kamasalir raihanah. Okey, bagaikan bau bunga yang sedap. Tetapi bunga ni makan sedap tak? Siapa suka makan bunga? Okey, baulah kata bunga ros ni bau sedap. Siapa nak makan bunga ros? Bunga durian. Bau sedap? Tak bau. Dia nak cari bunga yang wangi. Tapi mana-mana bunga pun wangi macam mana, hebat macam mana pun bunga tu, orang tak akan makan bunga tu. Pasal apa? Sebab rasa dia tak sedap. Okay? So itu orang yang fajir, yang buat maksiat. Okay? Walaupun dia baca Al-Quran, orang datang pada dia kerana dia duduk dengan Al-Quran, tetapi dalaman dia tetap ta'muha mur, kata Nabi SAW. Isi dalam dia pahit. Wa mathalul fajiri alladhi la yaqra'ul Quran kamasalil hanzalah. Okay, bagi orang-orang yang al-fajir yang tidak membaca Al-Quran, dia bagaikan hanzalah. Hanzalah ni kalau orang Arab dia ambil hanzalah ni, dia ingat labu tu hanzalah. Sebab dia itulah benda yang paling hampir dengan hanzalah. Tapi kita ni ada hanzalah peria, petola. Tu nak kata dia punya perumpamaan dia. Okay? So seorang fajir sahibul maksiyah yang tidak membaca Al-Quran, maka dia bagaikan petola ni. Bau pun tak ada. Kita pun orang nak dekat pun kata apa benda lah ni. Okay? Dan rasa dia apa? Pahit. So tak ramai orang nak makan petola ni. Okay? Bukan petola, dia peria-peria. Petola sedap. Peria. Tapi bila pergi kedai mamak, antara benda yang orang makan peria goreng. Punya minat orang peria goreng. Tapi asal peria tu orang tak makan lah. Dah letak garam dengan gula semua benda sebab dia. Okay. So la yaqra'u kamasalil hanzalah ta'muha murrun wala rihalaha. Rasa dia pahit dan tak ada bau pula. Okay. Lalu kemudian tengok Nabi SAW cerita benda ni untuk apa? Wa mathalul jalisis salih kamathali sahibil misk. Okay. Seorang sahabat yang baik. Okay, jalis ni maksudnya orang yang kita ambil untuk duduk dengan dia, untuk jadi kawan kita, untuk jadi sahabat kita. Maka Nabi SAW suruh cari jalis seorang yang baik. Yang baik ni kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW adalah seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Okay, maka Nabi perumpamakan dia sebagai sahibul misk, bagaikan seorang penjual minyak wangi. Okay. Kalau kita tak dapat minyak wangi free daripada dia sekalipun, kita akan dapat bau yang wangi daripada dia. Okay. Kalau kita duduk dengan orang yang rajin baca Al-Quran, rajin datang kelas-kelas pengajian tafsir tadabbur Al-Quran, walaupun kita tak dapat hafal Al-Quran, walaupun bacaan Al-Quran kita mungkin ya tak, kita gagap-gagap sikit, okay, tetapi paling kurang kita dapat faedah bila duduk dengan dia. Dapat pergi majlis-majlis ilmu, dapat dengar bacaan Al-Quran Al-Karim. Okay, itu perumpamaan Nabi SAW. Kalau dapat kawan yang baik, yang rajin dengan Al-Quran, maka seperti penjual minyak wangi. Dan wa masalu jalisis su', dan perumpamaan seorang kawan yang tak baik. Kawan yang tak baik adalah kawan yang tidak duduk dengan Al-Quran. Okay, tidak duduk dengan majlis-majlis ilmu. Maka kata Nabi SAW, kamasali sahibil kir, bagaikan seorang tukang besi.
Okey. Illam yusibka min sawadih, kalaulah kita tak kena dia punya serbuk-serbuk besi tu pun, maka paling-paling kita akan kena asap dia. Bila dia buat besi tu, maka keluar asap-asap tu, maka kita pun kena sekali. Dulu duduk kat bengkel Mara kan, sekolah Alamin, sebelah bengkel Mara. So tiap-tiap pagi keluar yang warna hitam tu. Sebab dia orang buat tayar tu benda. Asap tu keluar. So perumpamaan dia, kalau kita duduk dengan sahabat yang tak baca Al-Quran, maka walaupun kita baik macam mana sekalipun, dia akan ada pengaruh dia pada kita. Okay, kalau kita tak jadi jahat sekalipun, maka kita akan ada tempias daripada su' dia, daripada keburukan dia. Okay, kalau dia buat jahat, kita pun kena sekali. Okay, pasal apa? Sebab kita duduk bersama-sama dengan dia. So dalam hadis ni Nabi SAW sebut pada kita, bukan hanya kepentingan. Sebab kadang-kadang orang dia cerita tentang kepentingan mencari sahabat yang baik, tapi ia adalah perintah Nabi SAW. Ataupun dengan kata lain, antara ibadah yang kita buat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mencari sahabat-sahabat yang baik. Dia bukan hanya kepentingan dia, tapi mencari sahabat-sahabat yang baik. Itu adalah ibadah ataupun tuntutan Nabi SAW pada kita. Maka tengoklah Nabi SAW sebut ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang kamu dia beragama dengan agama sahabat dia. Falyanzur man yukhalil, maka hendaklah mana-mana daripada kamu pilih dengan siapa dia nak berkawan. So ini adalah perintah daripada Nabi SAW. So kalau orang tanya pada kita kenapa memilih sangat kawan, maka kita bagi tahu kerana Nabi SAW suruh kita memilih kawan. Okey. So wallahu taala a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.